Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dekat sini. So pada hari ini Abang berbesar hati untuk berkongsi dengan anda semua 5 tips penting macam mana cara belajar yang betul di rumah sepanjang tempoh PKP ini berlangsung. Abang nak share sesuatu yang sangat menarik pada hari ini berkaitan tentang cara kita belajar dan berapa peratus yang boleh kita ingat selepas kita buat benda tu. Baik, untuk pengetahuan adik-adik semua, kita akan mengingat 10% apa yang kita belajar berdasarkan apa yang kita baca saja. Okey, tetapi ingatan kita akan bertambah apabila kita mendengar, iaitu dia akan naik sebanyak 20% tahap ingatan kita. Dan ingatan kita akan jadi lebih kuat apabila kita mendengar dan kita melihat, dia akan naik sebanyak 50%. Tetapi apa yang buat dia naik lagi tinggi sebanyak 70%, iaitu apabila kita cakap. Contoh kita kongsi dengan kawan kita ke, kita baca sorang-sorang ke. Tetapi yang paling tinggi ingatan kita akan kuat macam mana? 90% kita akan dapat apabila kita praktikkan. Contoh ketika kita ulang kaji, buat latih tubi dan sebagainya, ingatan kita akan naik mendadak sehingga 90%. Dan itulah cara yang paling terbaik untuk kita nak belajar sesuatu. Tak pelik lah kalau siapa yang dia asyik baca, hanya baca saja, tapi kaedah lain dia tak buat. Jangan pelik kalau awak tak faham. Sebab apa? Abang anda kata tadi, siapa yang dia membaca saja, dia hanya menyumbang 10% tahap ingatan kepada otak dia. So, no wonder lah apa yang kita baca tu, kita sendiri pun tak faham lepas kita baca tu. So, Abang nak teruskan dengan tips yang pertama, macam mana kita nak manfaatkan cuti sekolah kita dengan teknik belajar yang betul. Nombor 1, yang ni yang paling penting, kita mestilah belajar mengikut waktu biological kita, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil biological clock. Ada orang dia boleh study pada waktu pagi, ada orang boleh study pada waktu tengah hari, ada orang yang dia boleh study waktu petang, waktu yang orang cukup tak suka tu, dan ada orang yang dia boleh study pada waktu malam. Ni abang rasa kebanyakan pelajar-pelajar dia suka study pada waktu malam, ataupun tengah malam, ataupun lewat malam lah. Sampai ada orang yang sebelum subuh pun dia boleh study. So maknanya kat sini, bab waktu ni tak kisah, sebab setiap orang dia ada biological clock dia yang tersendiri. So kita kena hormati. Kalau kawan kita ada jenis yang dia boleh pagi, kita kena respect dia. Tapi kalau kita pula macam tak boleh pada waktu pagi, jangan cuba-cuba untuk buat pada waktu pagi, sebab kita sendiri kena cari waktu mana yang kita rasa sesuai untuk kita nak study. So it up to you macam mana cara untuk awak nak study. Tapi ada waktu-waktu lah ya abang baca, abang dengar ceramah-ceramah motivasi. Antara waktu-waktu yang sangat-sangat bagus untuk kita study ialah selepas kita bangun tidur, sebelum tidur, okey, selepas kita mandi air panas, bukan panas lah, air suam lah, dan lepas kita baca Quran, dan yang paling best lepas solat. So kalau siapa yang dia dah lepas buat benda-benda tu dan dia nak study, just go for it. Sebab bagi abang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berkesan. Tips yang kedua, tips ni ialah tips yang abang namakan sebagai manfaatkan teknik mengingat kita. Okey, macam mana cara kita nak rangsang otak kita supaya lebih ingat? Pertama, kalau boleh tampal nota-nota penting yang ada di tempat-tempat yang kita suka tengok, yang selalu kita pandang. Contoh kita bangun tidur, kita nampak dinding tu, so lekat kat dinding tu, insya-Allah ingatan kita akan lebih kuat. Yang kedua, kalau kita nak rangsang otak kita lebih ingat, lebih cara kedua ialah kita cipta akronim ataupun singkatan-singkatan yang menarik. Contohnya cara nak mengingat warna pelangi ke apa ke, tak kisahlah. You buat satu akronim, sebutan yang mudah awak nak sebut, and then bila awak sebut, awak mudah ingat satu persatu. Yang ketiga, macam mana kita nak ingat lagi kuat? Yang ketiga ni ialah kalau boleh kita tukarkan nota kita itu kepada bentuk gambar rajah ataupun peta minda dan sebagainya. Dan yang keempat, macam mana kita nak kuatkan ingatan kita? Yang keempat ni abang rasa ramai orang suka buat, tambah-tambah untuk subjek sejarah. Kita boleh gantikan dan kita boleh jadikan cerita. Ketika kita membaca tu, bayangkan seperti kita sedang menonton movie dan sebagainya. Sebab ada orang yang cara belajar dia membayangkan, dia visualize apa yang dia baca tu sebagai satu bentuk pergerakan ataupun movie. Sebab otak kita kena ingat, otak kita cukup kuat dengan 3 perkara. Pertama, lagu. Kedua, gambar. Dan ketiga, cerita. Sebab itulah bila kita dengar lagu, sekali dua kali ya kita boleh ingat lagu tu, siap boleh nyanyi chorus dia walaupun suara tak sedap. Kadang-kadang kita tengok filem tu, tengok drama tu, kita boleh ingat setiap babak tu. Kenapa? Sebab otak kita memang kuat mengingat
pergerakan ataupun mengingat jalan cerita. Dan macam mana otak kita cepat nak ingat. Yang ketiga tadi abang kata apa? Sebab gambar tu. Sebab tu ramai orang yang dia belajar, dia ubah, dia convert apa dia baca tu kepada bentuk gambar dan dia boleh ingat. Sebab tu kalau you tengok buku-buku sekolah rendah, sekolah menengah, mesti tak terlepas tadi ada gambar-gambar supaya mudah untuk kita nak mengingat. Ni dah, hampa pergi ambil pen, hampa ambil pensel, hampa pergi contiang muka-muka tokoh-tokoh tu dengan misal lah, janggut lah, bagi pakai spek lah. Tu ilmu tak berkat tu. Tips yang ketiga. So, sepanjang tempoh PKP ni, abang rasa kalau abang survey kat sekolah-sekolah, siapa yang ada telefon sendiri? Abang rasa jangan ada tipu lah. Ramai pelajar-pelajar sekarang ada telefon sendiri. So, bila ada telefon, mesti kita ada WhatsApp, ada Telegram, ada Instagram. Apa kata? Okey, untuk tips ketiga ni, sila berhubung dengan guru-guru anda yang mengajar subjek-subjek anda dekat kelas tu supaya membantu. Tanyalah soalan apa pun, abang yakin, abang percaya cikgu-cikgu ni takkan marah, takkan berapi pun. Sebab sebenarnya cikgu menanti, cikgu menunggu, tapi sayang kita yang tak ambil peluang. Okey, jadi kalau boleh jadikan guru-guru kita ni sebagai tempat untuk kita rujuk. Sebab apa you bayangkan dalam tempoh PKP ni, bermacam-macam soalan kita boleh tanya. Ada WhatsApp kan, boleh hantar gambar soalan yang kita tak faham, nak tunjuk jalan kira ke, tak kisahlah apa pun, cikgu sudi membantu. Percayalah, tapi kita yang tak nak bantu diri kita dan kita yang malas nak bertanya guru. Sebab tu ramai orang yang dia tak faham apa-apa. Tips yang keempat, macam mana kita nak gunakan masa yang ada di tempoh PKP ni supaya kita belajar dengan lebih baik dan lebih baguslah. Iaitu kita memberikan diri kita ganjaran. Ni kalau kita baca dalam buku-buku motivasi, dengan ceramah motivasi, kita panggil apa ni? Reward system ataupun sistem ganjaran. Contoh, dah habis baca buku, dah habis ulang kaji, okey, dah habis buat nota, okey, nak pergi main game, pergi main. Nak tengok movie, pergi tengok movie. Nak dengar lagu, pergi dengar lagu. Sebab cara yang paling baik untuk nak boost up energi kita lepas tu, kita mestilah berikan diri kita sesuatu yang mana kita suka, supaya mood kita, energi kita dalam keadaan yang stabil dan juga konsisten. Alright? So janganlah bagi reward yang pelik-pelik. Contohnya pergi melepak dekat luar ke, tipulah. Sebab ramai yang pergi melepak dekat luar tu kadang-kadang cakap setengah jamnya, lajak sampai sejam. Kadang-kadang lepak tempat-tempat yang tak apa-apa, tambah-tambah tempoh PKP ni, jangan keluar pergi tempat-tempat yang kalau boleh mengancam nyawa awak ataupun membahayakan diri awak. Sebab benda ni lah yang akan menjadi pencuri masa yang paling hebat sekali. Dan yang paling abang tak suka, dia bagi reward apa? Oh, dah habis sekolah nak beli ketul mah, aku tampak lagi minum ketul. Minum ketul. Okey, tips yang terakhir. Yang ni ada orang cakap tips ni macam tips biasa, tapi bagi abang, tips ni sangat-sangat membantu jika betul-betul awak nak belajar dengan bersungguh-sungguh. Iaitu tips yang kelima, jangan elak diri anda belajar ketika dalam keadaan letih atau mengantuk. Tapi itulah budak-budak sekarang ni, sepanjang masa dia mengantuk, sepanjang masa dia letih. So kita kena kaji, kenapa ramai orang dia letih dan mengantuk keterlaluan. Pertama, kita kena cek pula waktu tidur. Yang kedua, apa yang dia makan, macam mana rutin harian dia dalam keadaan dia makan macam mana kan. Dan yang paling penting, apakah rutin harian dia sampai tahap dia letih sangat-sangat tu. Okey, so kalau boleh, sebelum belajar, pastikan diri anda betul-betul fit, energetik. Sebab itulah yang akan memacu diri awak untuk belajar dengan lebih bagus. Kalau kata dah mengantuk, rasa macam letih, stop, pergi rehat sekejap. Sebab memang ada kajian dibuat, siapa yang dia dah habis tadi, mungkin dia mengantuk kan, you pergi tidur sekejap, sebenarnya dia mampu untuk buat ingatan kita mengingat semula apa yang kita baca sebentar tadi. So, tak salah kalau kita dah habis tadi nak pergi tidur, sebab otak kita perlu rehat. Jadi jangan push otak kita sampai tahap kita letih, sebab yang tu yang akan buat kita punya momentum untuk study tu akan jadi down. Boleh faham semua? Okey semua, so itulah 5 tips macam mana kita nak gunakan waktu sebaik mungkin ketika PKP ni untuk ulang kaji dan juga untuk belajar dekat rumah. So abang harap anda semua boleh ikut flow ni, dan kalau boleh belajarlah. Sebab apa dik, walaupun dalam keadaan negara kita dilanda bencana ataupun wabak penyakit yang macam ni, jangan jadikan tu alasan untuk kita tak belajar. Okey, apa saja yang berlaku, kita mesti kena terus belajar dan belajar. Sebab hanya dengan ilmu sahaja kita boleh angkat diri kita supaya jadi orang yang lebih baik. Okey, so tanpa ilmu
apalah guna jadi manusia kan. Jadi pastikan diri kita dilengkapkan dengan ilmu-ilmu supaya ke depan hari nanti kita akan jadi orang yang untung, orang yang bahagia, insya-Allah. So terima kasih semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay tuned.